Jadi bercakap mengenai Prabelanjawan 2025, hari ini kita nak berikan tumpuan berkaitan dengan infrastruktur. Jadi bagaimana sebenarnya belanjawan ini boleh lagi menaik taraf dan juga memperbaiki segala infrastruktur di negara kita khususnya. Ini akan kita bicarakan bersama dengan tetamu di studio. Tapi sebelum itu Menawar, kalau kita boleh imbau kembali untuk Belanjawan 2024 yang menampilkan bahawa belanjawan yang terbesar dalam sejarah memperuntukkan perbelanjaan pembangunan yang paling tinggi dan juga meluas. Di antara Belanjawan 2024 untuk kemudahan infrastruktur, pastinya 1.63 bilion bagi membina dan menaik taraf jalan, 15.7 bilion untuk PAN Borneo Sabah fasa 1B dan juga 2.8 bilion bagi menyelenggara jalan dan jambatan persekutuan. Jadi ini merupakan belanjawan untuk 2024. Jadi bagaimana sebenarnya belanjawan 2025 ini, segala datanya akan kami kongsikan bersama dengan anda pada 18 Oktober nanti. Ya, sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut berkenaan penekanan penumpuan kepada prabelanjawan berkenaan infrastruktur di seluruh negara ini, kita berehat seketika. Kami kembali selepas ini dengan perkongsian yang lebih mendalam untuk anda. Ya, kita masih lagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Okey, seperti mana kami janjikan, kita bersama dengan tetamu di studio, Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua, Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Khabar baik. Okey, Doktor, melihat kepada kepakaran Doktor sendiri, iaitu Doktor sendiri sebagai Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya. Jadi, Doktor lebih bertumpu kepada aspek pembangunan infrastruktur jalan raya itu sendiri dan pelbagai penyelidikan telah dilaksanakan oleh Doktor. Saya ada baca beberapa artikel yang telah ditulis oleh Doktor sendiri. Dan mungkin untuk permulaan ini kita kongsikan apa antara gambaran ataupun garapan secara peribadi daripada Doktor berkenaan Belanjawan 2025 khususnya dari sudut infrastruktur jalan raya di negara kita. Okey, terima kasih. So, infrastruktur jalan raya itu memang satu penolong utama kepada pembangunan ekonomi. So, kita nak tengok dua aspek. Satu ialah keselamatan, yang kedua ialah kesesakan jalan lalu lintas. Itu memang dua masalah bukan temu di kita yang hadapi, tapi hadapi di semua negara dunia ini. Okay. So, kita nak tahu macam mana kita nak allocate dia punya peruntukan tu untuk ubahkan dia punya demand dan supply. So saya rasa kita nak bincang dalam arah macam inilah. Kalau kita bercakap mengenai belanjawan berkaitan dengan infrastruktur, mungkin masih ramai lagi tidak mengetahui bagaimana sebenarnya ianya boleh memberi impak kepada bukan sahaja sosial tetapi juga kepada ekonomi secara keseluruhannya. Okey, saya selalu dengarlah di negara China, kerajaan China dia kata nak kaya bina jalan dulu. Oh, okey. So tak ada jalan tu, apa-apa pelancangan pun tak boleh kita jalankan. Betul. So kita mesti pastikan bukan hanya mata-mata kita bina jalan saja. Sebab bila kita kata pengangkutan tu dia ada banyak, ada jalan. Bagi jalan, kita ada jalan high mobility, high accessibility. Kita ada highway, kita ada jalan biasa. Kita ada rail, kereta api. Okay, kita ada LRT, MRT dan segala-galanya. Termasuk kapal terbang, termasuk laut tu. So kita nak tengok segala-galanya supaya kita pasti mereka memang sempurna untuk menyokong kita punya kegiatan aktiviti ekonomi. Okey, kalau kita imbas kembali pada Belanjawan 2024 untuk kita menyentuh secara spesifik berkenaan dengan infrastruktur jalan raya ini, apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentakan belanjawan pada ketika itu adalah lebih 4,100 jalan berlubang di Jalan Persekutuan telah dikenal pasti dan dibaik pulih, dan sasaran untuk tahun hadapan adalah untuk berusaha menyelesaikan semua aduan jalan berlubang di Jalan Persekutuan di seluruh negara, dan juga ianya memainkan peranan dalam hal ini adalah kerajaan negeri untuk memanfaatkan peruntukan yang diberikan kerajaan, dan yang paling menarik adalah berkenaan 100 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED yang dapat menjimatkan elektrik sehingga 60%. Jadi bila kita bercakap berkenaan kualiti jalan dekat Malaysia ini, isu jalan raya yang berlubang, yang tidak elok, jadi itu antara menjadi perkara kerisauan dalam kalangan masyarakat, sebab jalan raya ini untuk kita beri memberikan satu perhubungan untuk mereka selesa bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi pandangan doktor sendiri berkenaan saya rasa yang kita selalu menumpu ke atas
jalan yang berlubang, lampu sama ada dia masih okey tak okey lagi tu. Ada banyak aspek lagi yang kita mesti beri perhatian. Terutamanya dari segi katakan dia punya guardrail. Guardrail sama ada guardrail tu dia rosak, dia masih okey tak okey tu. Itu pun kita nak tumpukan. So jika kita tengok jalan yang berlubang tu sampai hari ini saya rasa kita pun jalan tu masih banyak berlubang lagi tu. Memang saya boleh kata ada improvement, tapi improvement tu dia tak cukup. Sebab apa? Sebab kita ada banyak motosikal. Jika kereta lubang tu kita masuk lubang tu dengan kereta tu dia tak ada masalah. Tapi motosikal tu dia banyak masalah. Okay, walaupun yang lubang tu tak besar, bila dia motosikal masuk lubang tu dia akan jatuh. Dan banyak kes yang kita nampak dia motosikal dia masuk lubang, dia lost control, dia tak imbang, dia jatuh, lepas tu kemalangan dan dia meninggal dunia. Itu kita mesti teruskan. Kita mesti sampai satu tahap yang kita dapat buat dengan lebih sempurna. Okey, selain kualiti jalan itu sendiri, lampu jalan juga selalu diketengahkan oleh masyarakat. Ialah kita lihat ada jalan-jalan utama yang kita kenali sebagai lebuh raya utama yang sesak dengan jumlah kapasiti pengguna jalan raya yang tinggi. Tapi ada jalan yang sepanjang 5 km, 10 km, 20 km tak ada lampu jalan langsung. Jadi kita hanya bergantung kepada pantulan cahaya di tengah-tengah laluan tersebut. Jadi ini juga menjadi satu kerisauan. Sebenarnya saya pun mangsa juga tiap-tiap hari tu saya guna jalan tu, tapi saya tak nak sebut nama jalan lah. Okay. So dia tak lampu. So biasa saya keluar rumah agak awal 5 pukul 6. Dia masih gelap lagi tu. So yang masalah ni bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, dah bertahun-tahun. Okay, nak komplain mana tak tahu dan sebagainya. Okay. So itu amat penting. Sebab apa tahu? Sebab bila tak ada lampu tu, kita tak nampak tu, kita terutamanya bila ada motosikal yang dia tak pakai baju yang cerah tu, kita tak nampak. Kita nampak. So itu amat penting dan melupakan satu faktor yang penting dalam keselamatan jalan raya, terutamanya bagi motosikal. Macam tadi Munawar ada katakan ada membaca kajian dan juga pendidikan yang dihasilkan oleh doktor. Kalau kita lihat pada Belanjawan 2024, ia tumpuan diberikan kepada memperbaiki ataupun menaik taraf infrastruktur. Tetapi mungkin dari segi belanjawan untuk penyelidikan dan juga kajian, khususnya berkaitan dengan infrastruktur dan juga seperti mana bidang doktor sendiri jalan raya, mungkin itu yang sedikit terlepas pandang ataupun perlu diberikan perhatian untuk belanjawan kali ini? Okey, sekarang kita dah masuk zaman AI. So kegunaan AI dalam jalan raya, dalam pengangkutan tu masih rendah lagi, terutama di negara kita tu. So memang betul lah kita perlukan lebih peruntukan untuk kita menghasilkan AI produk sendiri. Kita tak boleh beli ataupun kita harap boleh dapat teknologi dari luar negara. Sebab kita punya masalah tu dia unik. Unik. You pergi UK, you tak nampak motosikal. You pergi Vietnam tu terlalu banyak motor. Terlalu banyak pula. Tapi masalah kita ialah kita 50-50. Bila 50-50 tu, so kita punya masalah tu dia tak sama. So kita mesti develop kita punya AI. Yang sebagai contohnya saya ada develop satu AI. AI sistem tu ialah untuk kita mengesan kemalangan jalan raya. So saya punya kajian bagi tahu saya lebih kurang ada 25% kematian. Dia bukan mati serta-merta. Selepas aksiden. Dia mati, dia meninggal, yang mangsa tu meninggal sebab dia tunggu lama. Dia tunggu lama sebab apa? Tak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Saya tanya saya pernah pelajar lah, saya kata jika you nampak ada aksiden tu, you call ke? Dia kata saya tak call. Mengapa tak call? Dia kata mungkin orang lain lah call. Ataupun dia call, dia tak tahu nak call nombor apa. So, akhirnya jika pihak berkuasa nak kesan dia susah. Dia ambil masa lama tu. So saya memang pernah tanya pihak berkuasa, dia kata macam mana tuan dapat kesan aksiden? Dia kata CCTV. Tapi CCTV, bilangan CCTV itu dia sangat kurang. So saya pun bergurau lah, saya kata lain kali jika saya malang saya terlibatkan kemalangan jalan itu, saya mesti nampak cari CCTV dekat mana. So kita mesti bangunkan yang sistem macam tu untuk membantu kita mengesan serta-merta. Dan sistem AI ini pun boleh digunakan untuk buatkan kita lebih faham macam mana road congestion tu dia dibentukkan. Itu sangat-sangat penting. So kita mesti ada lebih banyak peruntukan, sumber-sumber yang diberikan untuk kita membangunkan AI sistem yang lebih berkesan lagi itu untuk selesaikan kita pun masalah. Selain itu, kita pun harap
kerajaan boleh tengok masalah keselamatan motosikal. Kita ada 50% kenderaan yang berdaftar adalah motosikal. Ya. Tapi jalan yang kita ada tu khas untuk kereta. Kita tak cukup motorcycle lane. Betul. Tak acil lah. Tak acil lah. Mereka guna jalan raya, tapi mereka mesti kongsi. Mereka ambil risiko sebagai penunggang motosikal. So kita harap kita akan dapat lebih peruntukan untuk membina lagi lebih banyak motosikal dalam motosikal. Itu satu perkara. Kalau kita lihat juga kepada statistik kemalangan, kebanyakan kemalangan ini bukannya berlaku di lebuh raya, tetapi lebih kepada jalan-jalan, orang kata jalan-jalan kampung, jalan-jalan dalam itu. Jadi mungkin itu juga perlu diberi perhatian, Doktor. Yes. Yang motosikal, laluan motosikal itu bukan hanya di bandar saja. Kita pun mesti ada laluan motosikal di pekan, di bandar kecil. Mesti ada. Tapi kita bukan kata nak buat eksklusif untuk motosikal lane. Itu sangat mahal. Kita boleh buat inklusif. Tapi perlu kos juga. Perlu ada. Perlu ada tu. Maksudnya belanjawan 2025 khususnya untuk infrastruktur memperbaiki jalan ataupun naik taraf ini perlu lebih inklusif sebenarnya. Bercakap berkenaan apa yang telah doktor kongsikan sebelum ni dalam artikel sebelum ni, saya terbaca doktor ada mencadangkan berkenaan dengan pembinaan lorong motosikal khusus di kawasan kritikal, contohnya konsep lorong motosikal biru yang berjaya dilaksanakan di Sao Paulo, Brazil. Jadi bagaimana untuk kita aplikasikan perkara tersebut di Malaysia? Okey. Bila kita cakap pasal laluan motosikal tu, kita rasa banggalah Malaysia is the first country in the world yang ada lorong motosikal. Yang laluan motosikal yang pertama tu adalah laluan motosikal di Federal Roads, Federal Highway. Okey, tapi 2 tahun lepas tu ada satu tim daripada Brazil tu, dia datang, dia nak tengok kita punya motosikal lane. Akhirnya mereka cipta satu motosikal lane yang mereka dah implement dekat mereka punya di Sao Paulo. Dan mereka bagi tahu saya dalam masa 1 tahun implementation tu tak ada seorang mati. Okay, di jalan yang ada blue lane. So dia blue lane tu dia bukan satu lane yang khas, yang bina specifically bagi motosikal. Dia hanya ambil satu bahagian dari lorong kereta tu supaya dia jadikan motosikal laluan motosikal. Dia catkan warna biru. Sebab biasa kita tak nampak apa pun cat biru atas jalan raya. That's why dia quite striking lah. So dia katakan semua motosikal tu dinasihatkan guna. So bila kita tahu yang blue lane ni khas untuk motosikal, bila kita berdekat dengan blue lane tu kita akan berhati-hati. Tapi sekarang ni kita tak tahu. Kita tak tahu dia di sebelah kiri ke kanan tiba-tiba dia keluar. Bila ada aksiden berlaku tu orang kata itu dari mana? Itu hantu ke? Dia tiba-tiba wujud. Sebab dia memang wujud tapi mata kita tak nampak sebab dia kecil. Lagipun kadang-kadang di bahagian blind spot. Blind spot. Itu doktor, kalau di negara kita lihat di lebuh raya, di jalan utama memang ada laluan khas khusus untuk motosikal, tapi adakah ianya benar-benar digunakan 100% oleh penunggang motosikal? Sebab kadang-kadang kita lihat mereka juga masuki ruang pengguna kereta. Jadi itu jadi satu mungkin perkara yang boleh dipertimbangkan dari segi undang-undang, penguatkuasaan dan sebagainya, doktor. Saya rasalah penunggang motosikal tu jika mereka ada pilihan, mereka pun sayangkan mereka punya nyawa. So mungkin kes yang kita katakan ialah berlaku di Federal Highway. Kita mesti tahu Federal Highway punya laluan motosikal tu dah bina lebih kurang 40 tahun. Okay, saya pernah tanya penunggang motosikal mengapa tak guna? Ada 2 sebab utama. Satu, pembinaan MRT. Okey, kita fahamlah itu sementara waktu saja itu. Yang kedua dia kata saya nak pergi tempat yang saya nak pergi itu guna motosikal ini dia tak sampai. Sebab 40 tahun kita dah bina tu, banyak pembangunan dah berubah. So dia tak susah keluar. Dia terpaksa guna tu. Tambahan pula mungkin kita punya enforcement tu dia tak cukup lagi tu. So that's why akhirnya nampaklah ada banyak motosikal, makin banyak motosikal diguna dalam jalan raya. Ada juga yang mengatakan bahawa untuk lane motosikal itu kawasannya terlalu gelap. Jadi berbanding keselamatan mereka di jalan raya utama, mereka lagi risau apabila menggunakan jalan raya motosikal itu dengan keselamatan mereka yang boleh membahayakan nyawa mereka. Betul. Kita memang nampak ada banyak peruntukan untuk maintenance, untuk pembinaan jalan raya. Tapi kita tak nampak banyak peruntukan bagi pembinaan maintenance laluan motosikal.
So that's why ada banyak komplain, aduan tu daripada pengguna motosikal. Dia kata, saya tak guna yang satu banja. Banja, macam mana guna banja tu? Yang kedua tu keselamatan, ada rompakan. Yang masuk dalam motosikal tu dia ada terowong yang pendek tu, sana ada rompakan. So saya support untuk kan mesti dibeli ataupun diconsider bagi untuk menaik taraf ke atas dalam motosikal. Ya, lampu kena ada, CCTV kena ada. Betul. Selain kita menaik taraf kualiti jalan raya kita dan juga berkenaan dengan CCTV tadi, satu lagi perkara yang mungkin kita perlu beri tumpuan adalah berkenaan menaik taraf lampu isyarat. Sebab kalau kita imbas dalam peruntukan belanjawan 2024, 50 juta ringgit disediakan oleh kerajaan untuk merawat kawasan berkemalangan tinggi, antaranya menaik taraf lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar di jalan persekutuan bagi membantu mengurai kesesakan laluan trafik. Ini jadi satu perkara, Doktor, sebab mungkin peruntukan perlu ditambah untuk tahun ini. Sebab kalau kita lihat kadang-kadang ada traffic light tu ataupun lampu isyarat tu, kita tengok di keempat-empat bersimpangan tak ada kereta, tapi kita tunggu kat situ sampai 10 minit. Itu tak pintar namanya. Tak pintar lah. Memang dia tak ada coordination tu. Okay. Memang kita kata lampu isyarat pintar tu dia mahal tau. Dia mesti ada CCTV sebagainya tu. Dan ada sensor katanya. Ada sensor lagi dan alat itu akan rosak. So bukan kata pasang saja, nak maintain pun satu kos besar. Tapi bila kita fikir pasal AI tu, seperti apa yang saya kata, sistem yang saya bangunkan tu, kita boleh guna saya punya sistem tu untuk kesan sama ada lampu isyarat tu rosak ataupun tak rosak. So saya pernah tanyalah, you pernah nampak ada lampu isyarat rosak? Ada selalu. Kata, you complain ke? Dia kata, complain macam mana? Saya kata, ada nombor sana 1200. Itu bukan Pizza Hut lah. Okay, 120, tapi tak pernah call. Tak pernah call. So saya tanya pihak berkuasa lah. Okay, macam mana tuan kesan lampu isyarat rosak? Dia kata dia ada tim peronda. Saya pun rasa macam betul ke? Okay. Setahu saya di Kuala Lumpur tu sekurang-kurangnya kita ada sampai lebih kurang 500 lampu isyarat. Tapi yang betul-betul pintar tu di City Center of the City, KLCC. Itu saja. So that's why kita mesti fikir macam mana kita nak bangun satu AI punya sistem seperti apa yang saya dah bangunkan tu untuk kita kesan dengan cara yang lebih mudah, lebih murah. Itu yang penting. Okey, Doktor, untuk belanjawan 2025 sebagai penutupnya mungkin boleh nyatakan apa di antara wish list ataupun harapan daripada Doktor sendiri yang ada dalam belanjawan 2025 khususnya untuk infrastruktur jalan raya ini. Okey, kita dah lama minta peruntukan untuk membangunkan lebih banyak laluan motosikal. Kita tak dapat foresee bila bilangan motosikal akan turun. Tapi kita akan nampak dia makin banyak. Okay, sekarang ni dah 70% kematian ala pengguna motosikal. Dulu 60%. Sekarang dah 70%. Kita mesti ada lebih banyak laluan motosikal dibina. Dan kita mesti maintain dan upgrade apa yang ada yang kita ada sekarang. Okay. Pada masa yang sama, kita pun nak tengok macam mana kita nak menaik tarafkan dia punya coverage of the public transport. MRT, LRT itu kita dah ada. Bersyukurlah kita dah ada. Tapi jika you tanya saya, dah cukup ke? Memang tak cukup. So jika dia tak cukup sempurna lagi itu, so macam mana kita nak menarik orang ramai, terutamanya penunggang motosikal. Susah, satu cabaran. Sebab jika kita tengok penunggang motosikal, dia memang dia cukup selesa, door-to-door service. So kita mesti sampai satu tahap yang kita punya public transport service tu yang cukup sempurna tu untuk menarik mereka punya minat. Dengan itu kita nampak mungkin ada satu hari itu kita akan kurangkan di mereka punya kematian di atas jalan. InsyaAllah itu harapan kita bersamalah. Sama-sama kita nantikan belanjawan 2025 yang insyaAllah akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri pada 18 Oktober ini. Pastinya ini antara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang mana kita juga akan siarkan secara langsung pada 18 Oktober ini. Terima kasih kecuali kepada Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua, Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.